وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن قدرتنا إلى قدرتك، ومن إرادتنا إلى إرادتك، ومن أسبابنا إلى أسبابك. فنعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نقترف ذنبا أو نغشى فجورا أو نكون بك يا ربنا مغرورا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. أصحاب الفضيلة tuan-tuan imam, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, seterusnya yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di rumah Allah Azza wa Jalla ini, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla moga-moga pertemuan ini terkandung di dalam pertemuan yang dirahmati oleh Allah, yang diberkati oleh Allah, dan perpisahan selepasnya adalah merupakan perpisahan yang mendapat pemeliharaan dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwasanya rumah-rumah Allah, masjid-masjid ini adalah merupakan tempat kita mengabdikan diri kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah Azza wa Jalla. Masjid-masjid adalah tempat mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kamu memohon, janganlah kamu menyembah, janganlah kamu memberikan ubudiyah kamu kepada seseorang kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang berada di rumah Allah Azza wa Jalla adalah orang yang berada di dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Para malaikat akan mendoakan kebaikan bagi mereka. Para malaikat akan mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah berilah kerahmatan kepadanya. Bahkan kalau perhimpunan di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dengan tujuan untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan beberapa kelebihan yang besar. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunaha illa anzalallahu alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana manusia, tidak ada kumpulan manusia yang berhimpun di mana-mana rumah Allah Azza wa Jalla, yang mana perhimpunan mereka itu adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah, membacakan Al-Quranul Karim, wa yatadarasunaha, dan mereka mempelajarinya. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, mereka membaca kitab Allah Al-Quranul Karim, wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya. Illa, kecuali ini janji Allah Azza wa Jalla, anzalallahu alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ke atas mereka ketenangan, kekuatan, keteguhan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diselubungi dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla.
Tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dendam kesumat yang wujud di dalam pertemuan yang sebegini. Tidak ada harta dunia yang nak dibahagi-bahagikan dalam pertemuan yang sebegini. Tidak ada sebab-sebab yang nak ditimbulkan untuk menimbulkan sesuatu yang boleh membawa kepada permusuhan, kebencian, dendam dan sebagainya. Sebab itulah berada di rumah Allah, dalam majlis membacakan ayat Allah, mempelajari kitab Allah, akan membawa kita menjadi orang yang berada di dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. Mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Malaikat berada di celah-celahan mereka, malaikat bersama dengan mereka, malaikat mendoakan mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan yang terlebih mulia daripada segala-galanya, yang terlebih hebat daripada segala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maknanya inilah yang paling tinggi yang diperolehi oleh orang yang berada di rumah Allah Azza wa Jalla. Zakarahumullahu fi man 'indahu, Allah menyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di langit. Allah menyebut nama mereka, Allah menyebut keadaan mereka, Allah menjanjikan keampunan bagi mereka, Allah menurunkan rahmat dan keberkatannya kepada mereka. Ini yang paling besar yang diperolehi oleh orang yang senantiasa mengunjungi rumah Allah Azza wa Jalla dan berada di dalam majlis-majlis ilmu yang diadakan di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Begitu besar dan begitu agungnya hubungan kita dengan rumah Allah Azza wa Jalla ini. Agungnya hubungan ini adalah agungnya hubungan di antara kita dengan tuan masjid ini. Wa annal masajida lillah, masjid adalah milik Allah Azza wa Jalla. Setiap daripada kita yang datang ke masjid hendaklah memberi fokus, hendaklah memberi tumpuan terhadap hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, terhadap hubungan dirinya dengan penciptanya, terhadap hubungannya dengan Allah, bagaimana usahanya untuk menghampirkan diri kepada Allah, untuk merebut keredaan dan kasih sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu masjid dinamakan masjid kerana aqrabu ma yakunul 'abdu ila Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa fis sujud. Kerana itu dinamakan masjid, itu masjid kerana apa? Kerana di antara perbuatan salat yang paling afdal, di antara perbuatan salat yang paling tinggi martabatnya adalah ketika seorang hamba itu sedang sujud. Dan masjid itu maknanya tempat sujud. Masjid daripada sujud, masjid isim makan, nama menunjukkan kepada tempat, iaitu tempat berlakunya perbuatan sujud, masjid. Iaitu masjid itu dinamakan masjid kerana seorang hamba itu paling hampir kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla adalah ketika mana ia sedang sujud. Sebab itu tempat ini adalah tempat kita sujud. Dan kenapa sujud paling afdal? Kerana ketika sujud kita meletakkan anggota kita yang paling tinggi ketika kita berdiri, iaitu kepala kita, ke bumi, menjadi anggota yang paling rendah, menunjukkan khudu', tunduk, khusyuk, pasrah kita kepada Allah Azza wa Jalla, istislam, penyerahan kita yang sepenuhnya tanpa syarat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika berada di masjid, ketika kita berhubung dengan mana-mana masjid, apa yang penting adalah kita memikirkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan kapetnya, bukan dengan kipas anginnya, bukan dengan airconnya, bukan dengan kipas besar ke, kipas kecil ke, aircon panas ke, aircon tak panas ke, bukan dengan jawatan kuasanya, bukan dengan pentadbirannya. Tetapi yang maha penting adalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla.
Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla memberikan kriteria orang yang memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, orang yang membangunkan masjid-masjid, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Ramai orang Islam, ramai orang Islam. Bila nak buat masjid, kita tengok berapa orang ada tentu. Boleh buat jemaah ke, tak boleh buat jemaah ke, sembahyang jemaah ke, tak sembahyang jemaah. Bila buat masjid, nak tengok kapasiti masjid, luas mana, boleh masuk berapa orang, perlu tambah ke, perlu kurang ke, dan sebagainya. Namun seramai-ramai umat Islam yang wujud ini, seramai-ramai umat Islam yang ada ini, siapakah di antara mereka yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi umarul masajid, untuk menjadi orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla? Sekurang-kurangnya dengan memberi perhatian kepada salatul jamaah, dengan memberi perhatian kepada sembahyang berjamaah. Kerana sembahyang berjamaah ini adalah satu syiar besar agama Islam yang wajib ditunaikan, yang mana Nabi SAW memberi penekanan bahawasanya ianya daripada syiar agama yang besar, dan ia hendaklah dihidupkan, dan ia akan menyelamatkan umat daripada dikuasai oleh syaitan dan kuncu-kuncunya. Tidak ada orang Islam 3 orang, 2 orang, 3 orang ke atas, sama ada mereka berada di kawasan penempatan ataupun di dalam pendalaman, tetapi mereka tidak mendirikan sembahyang berjamaah. La tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha alaihimus syaitan. Dalam beberapa riwayat menyebut, ketika mana tidak didirikan sembahyang jamaah, maka mereka akan dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan bukan hantu bermaharajalela, ada jembalang muda, ada persit lah, apalah, mungkin ada. Tetapi yang dimaksudkan lebih daripada itu adalah mereka sudah tidak lagi memberi perhatian kepada aspek keimanan dalam kehidupan mereka, ketakwaan dalam kehidupan mereka. Maka apa yang akan menguasai mereka adalah kesyaitanan. Apa yang menguasai mereka adalah sesuatu yang jauh menyimpang daripada mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Baik, itu sembahyang jemaah, memakmurkan masjid adalah tanggungjawab semua umat Islam. Jangan lagi kita beriktikad dengan satu kenyataan ataupun dengan satu salah faham yang besar yang berlaku di kalangan umat, iaitu apabila ada 2 orang mendirikan sembahyang jamaah di sebuah kawasan penempatan di satu qaryah yang besar. 2 orang mai sembahyang jamaah, tu imam mengantuk bilai, gugur fardu kifayah daripada orang lain. Tidak. Bahkan sebahagian ulama yang mu'tabar dalam mazhab yang 4 berpandangan yang sembahyang jamaah itu adalah fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Bahkan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, yang mengatakan sembahyang jamaah adalah fardu kifayah dan hendaklah didirikan sehingga ternyata syiar Islam, hendaklah didirikan dalam satu kapasiti
satu jumlah yang banyak sehingga ternyata syiar Islam, ternyata kekuatan agama Allah Azza wa Jalla, ternyata kewujudan agama Allah Azza wa Jalla. Ulama kita kata kalau Qaryah tu besar, tak memadai satu masjid, kena diikuti dengan surau-surau yang banyak lagi supaya azan itu berkumandang dan nyata syiar Islam. Okey. Bayangkan dalam qaryah tuan-tuan ini ada berapa ribu? Ada berapa ribu rumah? Ada berapa ribu keluarga? Ada berapa puluh ribu orang Islam? Tetapi berapa ramai yang datang untuk menjadikan salat jemaah? Adakah jumlah yang ada itu sudah memenuhi keperluan pernyataan syiar Islam yang besar? Sudah nyata syiar Islam. Ini mengingatkan kita kepada kata-kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyatakan sembahyang jamaah ini adalah daripada sunnah petunjuk min sunanil huda yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita turuti. Dan apa yang menarik di antara yang disebut oleh beliau, walaqad ra'aituna la yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan apa yang aku lihat pada generasi kami, ra'aituna, moga-moga maknanya apa yang aku lihat pada kami, iaitu pada generasi para sahabat radhiyallahu anhum, la yatakhallafu anha, tidak ada orang yang ponteng sembahyang jamaah tanpa sebab. Tidak ada orang yang ponteng sembahyang jamaah tanpa sebab di kalangan para sahabat, illa munafiqun, kecuali orang munafik, ma'lumun nifaq, orang itu terkenal sebagai orang munafik, dikenali sebagai seorang munafik. Makanya kalau kita tidak memberi perhatian kepada salat jamaah, kita tidak memberi perhatian untuk memakmurkan masjid dengan salat jamaah sekurang-kurangnya, menunjukkan dalam jiwa kita, kalaupun kita bukan orang munafik pada i'tiqad, tetapi amalan munafik itu sudah ada dalam tindakan dan perbuatan kita seharian. Azan kita buat tak reti saja, orang bang kita buat tak reti saja, bayang tak tinggal. Tapi sembahyang jemaah tak apalah, 2 orang pergi sembahyang jemaah di masjid itu dah selesai. Mana boleh? Adakah sudah nyata syiar Islam? Maka mulai sekarang kita semua berkewajipan, kita semua mempunyai tanggungjawab untuk memberi perhatian besar. Kalau benar-benar kita mahu agama Allah Azza wa Jalla tertegak di atas muka bumi ini, kalau kita mahu agama Allah Azza wa Jalla tertegak dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kita mula dengan menegakkan rumah Allah Azza wa Jalla ini dengan salat jamaah, lambang perpaduan, lambang kesatuan umat Islam, penghayatannya dalam kehidupan kita. Kita mula dengan memberi perhatian kepada salat jamaah setiap waktu, bukan hari Jumaat saja, bukan hari raya saja, setiap waktu hendaklah diberi perhatian untuk menjadikan sembahyang jamaah. Nak mula awal tak apa pun tak ada, mula lambat betul lah, tak apalah tuan-tuan, sikit-sikit. Kita balik pada ayat tadi, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, yang akan memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla yang pertama, man amana billah, orang yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Orang kalau tak kenal Allah, dia buat tak reti ya.
Orang yang kenal Allah dan beriman dengan Allah Azza wa Jalla, dia main masjid ni khana Allah, bukan khana dah pencen, bukan khana dah tua, bukan khana tak ada kerja, bukan khana apa nama isi masa lapang. Tak, dia main khana Allah. Betul, man amana billah, main khana Allah, kerana dia beriman dengan Allah, dengan wujudan Allah, dengan ketuhanan Allah, dengan Allah adalah al-haq, al-ilahul haq, Tuhan yang berhak disembah yang dengan sebenarnya, Allah. Amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat, beriman dengan mungkar nakir, beriman dengan Israel nak cabut nyawa dia, beriman dengan soal mungkar nakir, beriman dengan azab dan nikmat kubur yang akan dihadapi, beriman dengan tiupan sangkakala, itu hari akhirat maknanya. Beriman dengan tiupan sangkakala, beriman dengan dihimpunkan di padang mahsyar, beriman dengan ditimbang amalan, beriman dengan dihisab, beriman dengan dilalukan di atas tiang sirat, beriman dengan adanya telaga haud milik Nabi SAW di padang mahsyar, beriman dengan syurga neraka. Orang ingat lagu tu dia boleh main. Kalau orang tak ingat lagu tu, dia tak ingat Mungkar Nakir, dia tak ingat Israel. Bila Israel datang memanggil, dia tak ingat apa nama timbangan amalan, dia tak ingat hisab, dia tak ingat suratan amalan, dia tak ingat syafaat Nabi, dia tak ingat titian sirat. Dia buat ta'til lah dengan sembahyang, dengan salat jemaah. Itu man amana billahi wal yaumil akhir walam yakhsha illallah. Di antara kriteria man amana billahi wal amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah. Kriteria yang ketiga, orang yang nak main masjid, orang yang nak memakmurkan masjid adalah orang yang aqama as-salah, mendirikan sembahyang. Dan main masjid memang nak sembahyang, bukan main masjid nak cari jawatan dalam syariat agung. Contohlah, masjid ni dalam syariat agung, saya tahu, tengah risau. Masjid ni masjid kerajaan dalam syariat agung. Kau kampung ke mana kan? Bukan main masjid pasal nak dunia dengan orang, pasal takut orang tak pergi makan kenduri rumah kita. Dulu punya cerita lah. Tak ada. Main masjid aqamas salah, untuk mendirikan sembahyang. Bukan main masjid ni nak cari makan free ke apa ke. No. Wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Ni pun satu benda lagi. Bila Allah kata orang yang memakmurkan masjid ni adalah orang yang mengeluarkan zakat, tokek zakat kepada orang kita hari, menunjukkan orang beriman yang mengabdikan diri kepada Allah, yang faham Islam, yang memakmurkan masjid adalah orang yang kuat berusaha sehingga darjat mereka menjadi darjat muzakki, orang yang memberi zakat. Kita bila sebut zakat saja, kita nak tengok apa aku boleh dapat daripada zakat. Banyak kita fikir itu ya. Kenapa kita tak fikir Allah memberi kriteria, Allah memberi di antara kriteria orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang membayar zakat. Orang yang mengeluarkan zakat artinya orang beriman yang kuat agamanya, yang sentiasa datang ke masjid, hendaklah menjadi orang yang kuat berusaha sehingga mereka menjadi orang yang mengeluarkan zakat, muzakki. Bukan orang yang tunggu untuk mendapat faedah daripada zakat semata-mata. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kriteria yang seterusnya. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah sudah pastinya akan tergolong daripada golongan orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Asa fil Quran yufidu at-tawkid wa at-tahqiq. Maknanya orang ni orang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan salat, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang hanya takutkan Allah,
dan dalam hidupnya dia benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Islam, tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, hamba ialah siapa pun, dan mereka inilah golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Moga-moga Allah menjadikan kita daripada orang yang mendirikan salat jamaah dan memberi perhatian kepada memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla dengan sepatutnya, membina hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, sehinggalah kita boleh tergolong di dalam golongan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang mana hatinya bergantung dengan masjid, terikat dengan masjid. Salah satu daripada 7 golongan yang akan mendapat lindungan, naungan daripada Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada naungan kecuali daripadanya. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada payungan kecuali payungannya. Nombor 1, imamun adil. 2, 3, 4, 5, di antaranya warajulun, dan lelaki qalbuhu, hatinya terikat dengan masjid. Jadilah kita daripada kalangan orang yang hatinya terikat dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Dalam satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pengunjung-pengunjung masjid ini bagaikan tiang-tiang pasak kepada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Tiang-tiang pasak bagi rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Macam mana tiang-tiang masjid itu, pengunjung masjid adalah pasak-pasak masjid. Orang yang senantiasa datang ke masjid adalah pasak-pasak masjid. Inna lil masajidi autada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lil masajidi autada, sesungguhnya bagi masjid itu ada pasak-pasaknya. Al malaikatu julasa'uhum, yang menjadi teman-teman mereka ketika mereka berada di masjid adalah para malaikat. Para malaikat menjadi teman tuan-tuan ketika tuan-tuan berada di masjid. Al-malaikatu julasa'uhum in ghabu iftaqaduhum, kalau mereka gaib, mereka penting daripada datang salat berjamaah, para malaikat tercari-cari mereka, merindui mereka. Wa in maridu aduhum, dan kalau mereka sakit, para malaikat akan mengunjungi mereka di rumah, menziarahi mereka yang sakit-sakit di rumah yang tak main sembahyang jemaah. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum, dan kalau mereka dalam keperluan, mereka akan dibantu oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla. Mau apa lagi? Ni kalau boleh jadi kawan pada artis, oh seronok lah cerita ke orang, tu kawan artis, tu kawan aku lah. Kawan Datuk mana? Datuk tu kawan aku lah. Tan Sri mana? Tan Sri tu kawan aku lah. Raja mana? Raja tu member saya lah, duk makan sekali. Hai, boleh cerita ke orang. Lupa, kita semua tak dapat peluang, tak semua akan dapat peluang jadi kawan artis, kawan orang terkenal dan sebagainya tuan-tuan. Tapi kita semua ada peluang dan semua dapat peluang yang sama untuk jadi kawan siapa? Masya Allah, kawan malaikat paling mulia. Dan malaikat tu sayang kita, doa kita. Malaikat sayang kat kita, dia tak minta kita belanja dia. Malaikat sayang kat kita, dia tak minta hutang kat kita. Ni kawan kalau baik, hutang lari tak bayar. Betul tak? Betul tak? Kawan kalau baik, main suruh kita melabur lah, beli itulah, beli inilah, produk itulah, kepala otak dia. Saya tarik balik perkataan kepala otak. Okay. Malaikat tak, malaikat doa kat kita. Kalau kita tak main, dia cari kita. Dia ingat kita sakit, dia pergi ziarah kita di rumah. Tengok-tengok kita dah tengah buat apa? Oh, tengok main PUBG. Sampai bang tak dengar, tak main semua. Buat apa lagu tu? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalisul masjidi ala thalathi khisal. Orang main masjid ni dia akan dapat 3 benda. Yang pertama, akhun mustafad, dapat kawan yang dia boleh ambil faedah.
Yang kedua, rahmatun muntazarah, dia dapat rahmat yang ditunggu-tunggu. Dan yang ketiga, wa kalimatu hikmatin, dia akan mendapat kalimat-kalimat yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang mantap. Moga-moga Allah menjadikan kita min umaril masajid, daripada orang yang memenuhkan masjid untuk menghampirkan diri kepada Allah, terutamanya dua perkara: sembahyang jamaah dan menuntut ilmu di masjid. Dan insya-Allah inilah bekalan yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.